Tadi saya nak cerita pasal apa? Saya kata ada satu cerita kan? Pasal redha, pasal kisah. Pasal staff. Tak, ini kisah Nabi. Dalam kitab tasawuf ada satu kisah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala daripada riwayat yang sahih. Nabi ini tak disebut namanya, tapi kisah seorang Nabi. Pada suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah perintahkan dia melakukan 4 perkara. Pertama, Allah perintahkan besok keluar daripada rumah. Kemudian perkara pertama yang kau lihat, saya nampak adik saya berjalan tu kan, nak beri amaran ke? Oh, nak pergi sana. Okey, sila. Okey, ni saya akan sudahi dengan mimpi ni lah. Storage almost full. Okey. Seorang Nabi Allah, antaranya kadang-kadang perintah Allah dan larangan Allah ataupun wahyu Allah datang daripada mimpi kan. Seorang Nabi, dia bermimpi pada malam itu, Allah perintahkan melakukan 4 perkara. Perkara pertama, selepas bangun tidur, Allah perintahkan supaya dia menuju ke barat ke timur. Saya tak ingat. Mungkin ke barat atau ke timur, antara dua itulah. Kemudian Allah perintahkan perkara pertama yang engkau lihat, maka makanlah. Kemudian perintah yang kedua, apabila kamu menemuinya, maka sembunyikan. Allah perintah supaya sembunyikan. Perintah pertama adalah makanlah, perintah kedua adalah sembunyikan. Perintah ketiga adalah penuhi permintaannya. Perintah keempat adalah jangan menghampakan harapan. Minta maaf, ada 5 perintah Allah dalam mimpi kepada Nabi tersebut. Kemudian yang kelima adalah larilah sejauh-jauhnya. Subhanallah. Pernah dengar tak kisah ni? Tak pernah dengar. Menarik tak? Buat-buatlah menarik. Jadi boleh buat catatan tu. Ada 5 perintah Allah. Pertama, makanlah. Kedua, sembunyikanlah. Ketiga, penuhilah permintaannya. Yang keempat, janganlah menghampakan harapan. Yang kelima, larilah sejauh-jauhnya. Subhanallah. Kemudian Nabi ni bangun pagi, kemudian dia buatlah perintah Allah menuju ke barat ataupun ke timur, macam itulah. Dan bila dia menuju kepada arah yang Allah perintahkan, yang dia nampak ketika itulah adalah sebuah bukit yang besar berwarna hitam. Lalu dia teringat perintah Allah supaya Allah perintahkan makanlah. Lalu dia pun berfikir bagaimana dia nak makan bukit hitam yang besar ni. Dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap menuju ke arah bukit tersebut dengan niat untuk makan. Maksudnya bukan dia petikaikan, ya Allah, kenapalah pelik sangat ni nak makan bukit ni, macam tak logik ke? Tapi kerana seorang Nabi, maka apa pun perintah Allah walaupun nampak tidak logik, setinggal lagi ni nak membetulkan niat dia, nekat nak mentaati perintah Allah walau bagaimanapun keadaan. Lalu dia menuju ke bukit tersebut niat untuk makan sebab perintah Allah makanlah. Dan apabila dia mendekati bukit tersebut, bukit itu jadi mengecil menjadi sebiji buku roti. Lalu dia makan roti tersebut dan dia merasakan betapa manisnya roti tersebut. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Lepas tu dia nampak ada satu teko emas yang cantik. Lalu dia teringat perintah Allah. Allah suruh apa? Sembunyikan. Setelah itu dia pun galilah tanah dan dia pun kambus teko yang cantik itu. Dia kambus. Kemudian dia pun berlalu pergi setelah mentaati perintah Allah. Teko tu keluar balik di atas tanah. Teko emas yang cantik. Kemudian dia cuba lagi gali lebih dalam kali kedua dan dia kambus, dia tekan sebab untuk mentaati perintah Allah. Dan lama-lama teko tu kembali semula di atas tanah. Dan dia ulang sehingga kali ketiga. Dan kali ketiga jauh lebih dalam dia gali. Dan dia pun menyebut, ya Allah, aku telah mentaati perintahmu sedaya upayaku. Lepas tu dia bila berlalu tak jauh daripada tu, teko tu kembali semula di atas tanah. Dan dia meninggalkan kerana dia telah pun melaksanakan perintah Allah. Kemudian dia teruskan perjalanan, dia tiba-tiba ada seekor burung. Seekor burung yang mendatanginya, anak burung yang kecil, lalu berkata kepadanya, Wahai Nabi Allah, tolonglah selamatkan, lindungi diriku daripada dikejar oleh seekor burung macam burung pemangsa, mungkin burung helang macam tu kan.
kerana dia mengejarku untuk memakanku. Lalu dia ingat perintah Allah supaya jangan menolak permintaan. Lalu dia mengambil burung kecil tersebut memasukkan dalam bajunya. Kemudian burung yang besar itu datang. Dan burung besar itu berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, janganlah engkau menghampakan harapanku. Aku telah mengejar burung kecil itu daripada pagi untuk menjadi rezekiku. Sekarang bertembung. Burung kecil, permintaan supaya diselamatkan. Burung yang besar ni, jangan menghampakan harapan. Allah perintah jangan hampakan harapan. Lalu apa yang Nabi Allah ini buat? Dia potong daging pahanya. Potong daging pahanya. Begitulah, kita rasa macam tak logik, tapi itulah para Nabi. Minta disembelih anak pun buat dengan nekat, bukannya dengan ragu-ragu ya. Para Nabi bila buat dengan iman, dengan betul-betul yakin. Tak adalah masa dekat nak sembelih tu Nabi Ibrahim terlintas ke, nanti mesti Allah cancel ni. Tak ada. Memang betul-betul nekat nak sembelih anak, tak ada nak minta excuse, tak ada minta membayangkan tiba-tiba Allah akan cancelkan ke tak. Memang nekat betul-betul diasah pisau bulat untuk menyembelih. Sehingga Allah tahu hati Nabi Ibrahim memang bulat untuk sembelih anaknya. Dan ketika itu Allah menggantikan dengan kibash. Kita tahu kan. Jadi Nabi Allah ni memang ada kelebihan. Allah bagi keimanan yang sangat mantap, yang sangat kuat. Jadi Nabi tu dia potong sikit bahagian paha ni. Kemudian dia bagi makan kepada burung pemangsa dan burung itu lari. Jadi harapan dia bukan nak burung tu sangat. Dia nak makan, dia nak rezeki. Kemudian setelah jauh burung tu, Nabi itu pun membiarkan, melepaskan burung kecil tu terbang semula. Dan yang terakhir, Nabi Allah ini dia melalui satu tempat yang busuk sangat, berbau sangat busuk, sangat hanyir. Lalu dia ingat perintah Allah supaya lari sejauh-jauhnya, lalu dia melarikan diri. Sebelum tidur, Nabi Allah ini bertanya dan berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah pun melakukan segala perintahmu, maka tunjukilah kepadaku apakah hikmah di sebaliknya. Lalu Nabi Allah ini pun tidur. Dalam tidur Allah menjawab satu-satu apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Yang pertama, iaitu bukit hitam yang besar. Dan Allah menyebutkan itu adalah amarah, kemarahan yang ada dalam dirimu. Apabila engkau menahan kemarahan, maka kamu akan mendapat kemanisan iman. Subhanallah. Sebab itu Allah sebut, Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Subhanallah. Marah memang tak boleh dibuang. Dan fitrah manusia mesti ada marah. Tidak ada khusus buang marah, tak ada. Kursus pengurusan marah ada. Maksudnya kita hanya boleh menguruskan marah. Bahkan marah ada peringkat wajib. Kalau tak marah berdosa. Apabila Nabi Allah dihina, apabila hukum hakam dihina, tapi marah yang berlandakan syariat. Dan ada ketika marah kita dapat pahala. Marah anak tak solat, marah anak solat lambat, dapat pahala. Marah kita dapat pahala. Tapi marah mengikut syariat, bukan mengikut hawa nafsu. Okey. Jadi dalam mimpi itu, itulah gambaran kemarahan dirimu. Kalau kita tak boleh kawal, marah itu boleh hempap diri kita. Bukit besar tu boleh hempap diri kita. Tapi kalau kamu boleh mengawal marah yang ada dalam diri kamu, ia akan mengecil dan dia akan menjadi manis seperti roti tu jadi manis, dan kamu akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Dan perasan tak dalam hidup kita sentiasa diuji dengan perkara-perkara yang membuatkan kita rasa nak marah. Nak marah kat sekerja, nak bawa kereta nak marah orang tu orang ni, masa beratur nak beli makanan nak marah pada orang potong queue, lepas tu bila bungkus orang tu lambat kira, bila tunggu makanan lambat sampai, dan lambat sampai masin pula. Ada je cerita yang sentiasa menguji marah kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Hamba Allah yang redha dengan ujian Allah, walaupun sampai makanan yang masin, dia boleh kawal marah dia. Ya Allah, engkau sedang mengujiku dengan makanan yang masin ni, aku redha ya Allah, makanlah juga. Sebab itulah rezeki kita pada hari itu bukan makanan yang sedap, tapi makanan yang masin. Daripada makanan masin itu dapat rezeki apa? Pahala sabar, pahala redha. Masya Allah, Allahu Akbar.